أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعقدة من لساني يفقه قولي اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang dimuliakan para tetamu Allah, khususnya Tuan Pengurusi, Tuan Timbalan Pengurusi, Barisan Imam, Barisan Siak, Barisan Bilal, AJK dan pegawai Saf Kepimpinan Surau At-Taqwa, Muslimin Muslimat, hadirin hadirat, para asatidzah, para pendengar yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah untuk memberkati lagi majlis kita, kita hadiahkan surah Al-Fatihah kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, guru-guru kita, ahli keluarga kita, dan untuk seluruh umat Islam insya-Allah. Ila hadratin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abai wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in. وعلى آل كل والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى أرواح والدينا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين وخصوصا لصاحب هذا المجلس الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah. Jadi pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana pada malam ini dalam sekalian banyak hamba Allah Ta'ala pilih kita semua untuk duduk dan hadir dalam majlis yang mulia, iaitu majlis tahsin tilawah Al-Quran, yang mana Nabi kata apa? Khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu ialah mereka yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dan insya-Allah seperti biasa, sebelum kita mula majlis kita, kelas kita, siapa ingat apa perkara pertama yang perlu kita buat? Kita betulkan niat kita, apa tujuan kita mempelajari Al-Quran. Pertama, kita niat untuk mendapat keridhaan Allah. Yang kedua, untuk ikut sunnah Nabi. Yang ketiga, untuk memperbaiki diri. Yang keempat, untuk menuntut ilmu. Yang kelima, untuk sampaikan pada orang lain. Yang keenam, kita niat dakwah. Yang ketujuh, kita niat untuk mengeratkan silaturahim. Jadi masa diberi 10 saat untuk kita niat, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Jadi para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perasan tak? Kenapa setiap kali kita niat kan, kita akan selitkan niat untuk memperbaiki diri. Ulama bagi tahu apa-apa sahaja amalan yang kalau kita niat untuk memperbaiki diri, insya-Allah pertama kita akan jadi lebih baik, yang kedua kita terhindar daripada sifat-sifat mazmumah. Contoh, sebagai contoh, mungkin bila kita dapat datang surau pada malam ini, kita niat untuk memperbaiki diri. Jadi bila kita buat macam tu,
Jadi bila kita datang rumah Allah, kita nampak jiran-jiran kita yang tak dapat datang rumah Allah, kita akan doa, ya Allah, kau telah pilih aku untuk datang rumah Allah ya. Pilihlah mereka juga ya Allah supaya mereka pun dapat datang juga. Andai kata, tetapi kalau kita tak niat memperbaiki diri, kita risau-risau kalau kita dapat datang surau, kemudian kita nampak jiran-jiran kita tak datang, kita takut. Kita takut kita terniat macam ni. Apalah, rumah dekat dengan masjid pun, dekat dengan surau pun tak dapat datang. Tengok aku ni, rumah jauh pun boleh datang surau. Kita risau, timbul sifat-sifat yang tak elok. Jadi sebab tu apa-apa sahaja mesti niat untuk memperbaiki diri. Tak kiralah kita mengaji ke, kita menuntut ilmu ke, apa-apa sahaja kita dapat bangun tahajud ke, semua amalan baik, cepat-cepat kita niat untuk memperbaiki diri. Contoh kalau kita menuntut ilmu. Bila kita menuntut ilmu, ilmu kita bertambah. Kemudian kita nampak sahabat-sahabat kita yang biasa-biasa. Mengaji pun salah, hukum hakam pun tak tahu. Kita takut-takut, kita fikir, kita takut, kita terlintas di hati kita ni lagi mulia daripada dia, risau. Jadi sebab itu apa-apa saja amalan, mesti selitkan niat untuk apa? Memperbaiki diri. Bahasa Arab dia, liislah anfusana. Okey? Untuk islah diri kita insya-Allah. Okay, alhamdulillah. Jadi insya-Allah pada malam ini kita sambung bacaan kita pada muka surat yang keberapa, siapa ingat? 585 Ya. Buka muka surat 585, betul? Surah Abasa. Ayat yang keberapa? Mula ayat yang ke-7. Okey. Okay, sebelum tu semua dengar suara saya jelas tak? Clear kena atas lagi. Okey. Okey, jelas Okey, alhamdulillah. Jadi insya-Allah kita sambung surah Abasa. Kita mula ayat yang ke-7. Okey, disebabkan kita baru mula dekat surah Abasa ni, insya-Allah kita baca sekali lalu sahaja daripada ayat 1 sampai ayat 6. Kemudian ayat 7 baru kita fokus. Boleh Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Abasa wa tawalla. An ja'ahul a'ma. An ja'ahul a'ma. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى Cantik. Kita ulang sekali. وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى Cantik, betul. Dan bacaan tadi akan lebih kemas kalau jaga beberapa tempat. Yang pertama, pada saat kita sebut wama, bunyi mim kita tak nak bunyi wama, tak nak bunyi ma, nak Arab sikit ma. Tahu tak, dia ada kaedah, ada cara macam mana kita nak sebut huruf yang baris atas kan, dengan lahjah Arab. Huruf-huruf ini kita boleh buat semua huruf, kecuali 7 huruf dia tak boleh buat macam ni.
Kita panggil huruf dia istifal. Okey. Dia mungkin para jemaah pernah dengar tak huruf isti'la? Pernah dengar kan? Ada 7 huruf. Khussa, daghutin, qif. 7 huruf ni, masa kita sebut 7 huruf tersebut, keadaan pangkal lidah kita terangkat. Huruf ni memang tebal. Contoh, cuba kita sebut kha. Kha ni memang sifat. Kha ni makhraj dia dekat hujung halqum. Hujung halqum, bukan dekat lidah, makhraj dekat hujung halqum. Tetapi masa kita sebut kha tu, keadaan pangkal lidah kita terangkat. Sebab tu dia jadi tebal kha. Okay, sekarang saya nak tanya, apa akan jadi kalau saya sebut kha kan, pangkal lidah saya ke bawah? Jadi apa? Jadi kha, nipis. Jadi pangkal lidah dia memainkan peranan sama ada huruf tu jadi tebal atau nipis. Contoh kat sini kita ambil huruf mim, ma. Huruf mim ni yang selain 7 huruf tadi tu, pangkal lidah mesti dekat bawah masa kita sebut. Makhraj huruf mim dekat bibir. Tetapi kalau kita sebut mim, pangkal lidah saya tak letak bawah betul-betul, dia akan jadi ma, wa ma. Makhraj mim memang cantik dekat bibir. Lahjah yang cantik masa kita sebut mim tu, pangkal lidah letak dekat bawah. Contoh kalau nanti akan jadi ma. Cuba try ma. Nampak tak? Secara semula jadi makhraj kita jadi nipis cantik. Automatik adalah lahjah Arab. Jadi semua huruf nipis selain 7 huruf tadi tu, bila baris atas pangkal lidah letak bawah betul-betul. Itu secret kaedah nak nipiskan huruf dengan cantik. Jadi kita tak adalah baca wa ma alaika Allah yazakka. Sekarang semua makhraj tadi kan, cuba kita letak pangkal lidah dekat bawah betul-betul. Kita akan dengar makhraj lahjah akan jadi cantik. Contoh wa ma alaika alla yazakka. Cuba try. Wa ma cantik, nampak tak? Perasan tak? Tanpa kita sedar, kita sebut wama, nipis cantik. Alaika, kita letak pangkal dekat bawah, jadi cantik. Allah, kita tak sebut Allah. Allah, cuba try. Cantik. Yazakka. Nampak tak? Makhraj kita, lahjah kita automatik jadi cantik. Kita ulang sekali ya. Wama alaika alla yazakka. Cantik, nampak tak? Automatik slang kita jadi cantik. Biar muka kita tak Arab, yang penting bacaan kita Arab. Okey? Biar hidung kita bukan Arab, yang penting bacaan kita cantik macam. Boleh ya? Okey. Tapi hati-hati, jangan sampai terlebih Arab. Tak nak baca wa mi ilayka illay. Tu jangan. Arab pun tak buat macam tu Kita jangan lebih berat. Biar ngam-ngam sahaja. Okey, kita ulang sekali ya. Okey, jaga lahjah kita. Ingat macam mana nak nipiskan huruf. Pangkal lidah letak bawah. Sekali. Wa ma 'alaika alla yazakka. Cantik. Terus. Ni cantik terus. Wa amma man ja'aka yas'a. Cantik, kita ulang sekali. Wa amma man ja'aka yas'a. Cantik dan akan lebih kemas kalau jaga beberapa tempat. Yang pertama sama macam tadi. Tak nak sebut amma. Wa amma. Wa amma. Yang kedua, masa kita sebut am tu kena panjang. Kenapa? Mana-mana huruf yang masuk dekat huruf mim ataupun nun yang bersabdu mesti dengung panjang. Jangan baca wa amma man, tahan dulu. Wa amma man, boleh? Yang kedua, tengok dekat manja. Dekat sini kita nampak nun mati bertemu dengan huruf jim. Siapa tahu dengung dekat sini kategori dengung tebal atau dengung nipis? Kategori dengung tebal ke nipis? Jawapan yang betul adalah dengung nipis. Dengung nipis. Okay. Macam mana cara nak dengung nipis? Pertama kita cek dulu makhraj huruf jim macam mana. Okay, cuba masing-masing sebut ja. Sebut ja. Semua jujur masing-masing ambil tapak tangan, letak betul-betul depan bibir kita. Sebut ja. Ja. Ada rasa angin tak?
Cuba sebut ja. Ada rasa angin tak? Ke ada sikit-sikit? Kita tak nak main selamat sikit-sikit tak nak. Pilih. Ada angin ke tak ada? Sikit-sikit tak ada. Ada angin ke tak ada? Jawapannya, siapa sebut jim tadi ada angin, bererti bacaan dia bersalah. Huruf jim tak boleh ada angin. Okay. Kenapa? Kalau kita sebut jim ada angin, bererti ada something wrong dekat makhraj kita. Okay, jadi sekarang hajar-hajar semua, tengok tangan saya, bayangkan ini lidah. Kalau kita sebut huruf jim, hujung lidah ni yang kena langit-langit atas, ada angin. Ja. Makhraj huruf jim tak pakai hujung lidah. Dia pakai tengah lidah. Tengah lidah ni yang kena langit-langit atas. Contoh, ja. Walaupun guna tengah lidah, pangkal dia tak jaga bawah, ja. Contoh yang pertama, saya guna hujung lidah. Ja ada angin. Ja wa amma man ja. Ada angin tak nak? Kedua saya guna tengah lidah. Ja. Nampak tak? Beza tak? Pertama ja ada angin. Kedua ja. Nampak tak? Walaupun kita guna tengah lidah, kena jaga kenipisan. Jangan sebut ja. Walaupun tak ada angin tapi tak nak tebal. Ja. Nampak tak? Mesti guna tengah lidah. Jadi sekarang ni macam mana cara nak dengung huruf jim? Pada saat kita sebut wa amma man, masa kita sebut man tu, tengah lidah kita dah standby nak kena langit-langit atas. Contoh, manja. Cuba try. Betul. Masa kita sebut man tu, tengah lidah kita hampir nak kena langit-langit atas. Manja. Cuba try. Betul. Ini dengung huruf jim yang cantik. Apa jadi kalau saya sebut man tadi kan, tengah lidah saya tak nak kena ke atas. Jadi apa? Dengung kosong. Contoh wa amma man dengung kosong. Kita nak dengung huruf jim. Jadi masa sebut man tu, bayangkan nak sebut huruf jim. Kita ulang sekali. Wa amma man ja'aka yas'a. Cantik, dengung jim cantik. Sebut ja pun cantik, angin tak ada. Yang terakhir, masa sebut yas'a, angin sin dia memang kena ada angin. Yang kedua, dia mengalir dan lama sedikit. Kurang cantik kalau kita baca yas'a. Mesti lama sikit. Tahan dulu. Yas'a. Bagi angin sin sempurna dulu, baru sebut ain. Yas'a. Dia ada sifat nama dia rokhawah. Jadi ruang masa dia lebih lama. Sama macam kita baca Al-Fatihah. Kita dah baca ihdinas siratal mustaqim. Jadi pada saat kita sebut lama sedikit. Ihdinas lama sedikit. Dengan mesti ruang masa dia, dengan saya baca ihdinas siratal mustaqim. 3 tempat tadi ruang masa dia lebih lama berbanding dengan huruf-huruf yang lain. Contoh kalau saya baca ihdinas siratal mustaqim. Jadi saya tak sempurnakan angin ruang masa huruf sin dengan sad dan ha tadi. Okay, saya ulang sekali ya. Cuba kita try bagi lama sikit. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Cantik, nampak tak? Kalau kita buat lama, kita bagi ruang masa dia lama sikit, berarti kita berjaya tunaikan sifat huruf tersebut. Kita terus wa huwa yakhsha. Cantik, kita ulang sekali. Wa huwa yakhsha. Cantik dan akan lebih kemas. Yang pertama, tengok dekat yakhsha. Huruf kha ni betul kena ada angin, betul. Tapi angin kha ni kita tak nak suara terputus. Jadi jangan baca wa huwa yakhsha. Angin kha tak nak suara terputus. Suara dia mesti mengalir. Dia tak boleh putus, mesti bunyi hidup. Yakhsha. Cuba try. Okay, sekali ya. Wa huwa yakhsha. Yang kedua, betul. Dulu saya pun tersilap juga. Angin kha ni betul, dia kena mengalir. Tapi angin kha ni sebenarnya dia tak perlu sampai macam bunyi berdengkur. Tak perlu sampai yakhsha. Saya dulu pun macam tu juga. Sebab sebenarnya dia memadai sekadar dah ada bunyi angin kha tu dah memadai. Contoh cuba sebut lama. Itu cukup. Tak perlu sampai takut-takut keluar benda lain pula. Jadi yang cantik bila dah ada bunyi angin tu dah memadai. Dan pastikan dia mengalir. Contoh wa huwa yakhsha.
Ini cantik. Kita try lama sikit. Yakhsha. Ini angin khawatir. Ada angin dan suara dia mengalir. Kita terus. Fa'anta lahu sekali. Fa'anta anhu talahak. Cantik. Kita ulang sekali. Fa'anta anhu talahak. Cantik. Seterusnya tengok dekat anta. Kita nampak nun mati bertemu dengan huruf ta. Betul? Macam mana cara dengung huruf ta? Pertama kita dah tahu dengung ta ni dengung nipis. Okay, macam mana makhraj huruf ta? Cuba sebut at. Cuba sebut at. Masa kita sebut at tadi, cuba feeling. Hujung lidah kita sentuh dekat mana? At. Lidah kena keluar ke tak? Huruf ta. At. Cuba feeling. Masa kita sebut at, hujung lidah kita berada di mana? At. Okay, betul. Jawapan makhraj huruf ta yang tepat, hujung lidah belakang gigi atas. Okey. Sekarang ni cuba dengar. Betul tak kalau saya sebut dengung ni, masa saya sebut an tu, hujung lidah saya letak dekat belakang gigi atas. Contoh, fa'anta. Cuba try. Kalau kita sebut macam tadi, jelas tak bunyi nun? Okey. Tadi macam ni yang namanya ikhfa hakiki, dengung bunyi nun tu mesti bunyi samar-samar. Sebab tu ulama bagi tahu, setiap dengung ikhfa hakiki kena fokus pada makhraj masing-masing. Kecuali 3 huruf ni jangan sentuh makhraj dia. Ta, dal dengan ta. Macam tadi ta. Ta tadi kalau saya sebut fa'an tadi, hujung dia saya sentuh belakang gigi atas, nanti akan dengar bunyi nun yang jelas macam tadi. Fa'anta. Dengung tak cantik? Untuk 3 huruf ni, macam mana cara dengung? Kita letak belakang gigi atas. Betul? Jangan sentuh saja. Letak belakang saja. Jangan bagi rapat saja. Contoh ni contoh kita try. Fa'anta. Cuba try. Betul. Ini dengung ta yang cantik. Dengung jadi sama-sama. Nampak tak? Kalau kita sentuh jadi nun jelas. Fa'anta. Tak cantik? Ingat sekali saya ulang. Setiap dengung ikhfa hakiki, semua kena fokus. Kena sentuh makhraj masing-masing. Kecuali 3 huruf. Ta, dal dengan ta. 3 ni saja letak dekat belakang gigi atas. Cuma jangan sentuh saja. Letak belakang. Sekali kita try. Fa'anta anhu talahak. Cantik. Seterusnya masa kita sebut talah. Huruf ha ni dia memang macam besar, tapi dia bukan tebal. Jadi jangan macam talah ha. Tak nak bunyi ha. Bunyi ha. Ha. Ada satu lagi, angin ha tak boleh bunyi putus. Tak nak baca talah ha. Angin ha ni dia kena pandai kontrol. Masuk sikit-sikit. Kalau kita lepas habis, nanti nafas kita cepat habis. Contoh, kita ulang sekali ya. Masuk sikit-sikit. Fa'anta anhu talaha. Cantik, alhamdulillah. Terus, kalla innaha tadhkirah. Cantik, kita ulang sekali. Kalla innaha tadhkirah. Cantik. Perasan tak? Tanpa Haji Hajah sedar, Haji Hajah sebut kalla. Lam nipis cantik. Kenapa? Pangkal lidah letak bawah. Kita tak sebut kalla. Kalla. Nampak? Pangkal lidah main peranan. Masa sebut innaha pun sama. Kita tak sebut innaha. Kita baca innaha. Nun dengan ha macam mana? Pangkal lidah letak bawah. Ingat setiap huruf nipis, pangkal lidah letak kat bawah. Automatik jadi nipis cantik. Kita ulang sekali. Kalla innaha tadhkirah. Cantik. Okay, sekarang latihan mendengar. Cuba dengar. Saya baca ni ada salah ataupun tak ada. Ready ya? Kalla innaha tadhkirah. Ada salah ke tak ada? Ya, saya ulang sekali lagi. Perhatikan. Cuba dengar saya baca ni ada salah ataupun tak ada.
Kalla innaha tadhkirah. Ada salah kata ada agak-agak? Salah dekat mana? Zal. Saya rasa masa saya sebut zal tadi, lidah saya dah keluar dah, saya rasa. Dengar? Tadi saya baca kalla innaha tadhkirah. Ada salah ke tak ada? Salah dekat mana? Dekat tal. Okey, kenapa masih salah sedangkan zal tadi saya dah keluar lidah dah? Okey, jawapannya betul, salah dekat huruf zal. Kenapa? Sebab saya putuskan suara. Ingat tak? Ada berapa huruf yang kalau baris mati atau sabdu suara mesti putus? Ada berapa huruf? Ada 6 ke 7, siapa ingat? 6 ke 7? Jawapannya semua sekali ada 8 Okey, 8. Apa huruf tersebut? Ajidu qatin bakat. Saya ulang, ajidu qatin bakat. 8 huruf ni kalau baris mati atau sabdu suara mati putus. Okey, kita cek. Ajidu qatin bakat. Ada tak huruf zal? Ada tak huruf zal? Tak ada. Berarti huruf zal tak boleh buat putus suara. Ya. Selain 8 huruf ni, kalau baris mati atau sabdu, jangan pandai-pandai kita buat suara terputus. Macam tadi, kalau saya baca tazkirah, salah. Dia kena mengalir. Ya, dengar? Bunyi hidup lah. Tazkirah. Cuba try. Suara mesti mengalir. Kita ulang sekali. Kalla innaha tazkirah. Cantik. Okey, sekarang cuba dengar. Saya baca ni masih ada salah ataupun tak ada. Siapa jumpa saya baca salah, saya bagi dia RM10. Okay, dengar. Saya baca ni masih ada salah ataupun tak ada. Kalla innaha tazkirah. Ada salah ke tak ada? Saya ulang Kalla innaha tazkirah. Ada salah ke tak ada? Jawapannya tak ada. Jadi alhamdulillah selamat duit saya. Okey, ni tak ada salah. Okey, jadi selamat Kita dah sambung. Jangan kata saya tak offer, saya dah offer Kita dah sambung. Faman syaa'a dzakarah. Cantik, kita ulang sekali. Faman syaa'a dzakarah. Nampak tak? Kita sebut tadi cantik. Kita tak sebut syah, kita sebut share. Nampak tak? Pangkal lidah tak bawah, automatik slang jadi Arab cantik. Pun sama, masa sebut fa jangan sebut fa. Faman. Okey. Yang kedua, tengok dekat mansya. Kita nampak nun mati bertemu dengan huruf shin. Cek dulu. Cuba sebut ash. Ash. Cuba kita feeling. Masa kita sebut ash tadi, apa sentuh apa? Lidah kita ke mana? Ash. Cuba kita feeling. Masa kita sebut ash tadi, apa sentuh apa? Ya, saya beritahu tu Jawapan makhraj huruf shin, makhraj dia sejibik macam makhraj huruf jim. Iaitu tengah lidah kita kena langit-langit atas. Dia sipi-sipi kena. Jadi macam mana cara dengar huruf shin sekarang? Pada saat kita sebut man tu, tengah lidah kita dah hampir kena langit-langit atas. Contoh bunyi faman sya. Cuba try. Nampak tak? Ini dengung huruf shin yang cantik. Apa akan jadi kalau saya sebut faman tadi kan? Tengah lidah saya tak nak kena ke atas. Dia akan jadi faman sya. Panjang dengung cantik dah. Tapi dengung kosong. Tak tahu dengung apa. Faman sya. Nampak tak? Dan dengung ikhfa ni, siapa yang dengung dia fasih kan? Contoh. Kita baru sebut faman, orang dah tahu. Lepas ni mesti huruf shin. Nampak tak? Maksud kalau tahap dengung kita ni fasih. Contoh kita baru buat bunyi dengung, orang dah tahu dah. Lepas tu mesti huruf apa. Contoh kalau saya baca huruf apa? Huruf fa, nampak tak? Huruf apa? Huruf fa. Jadi kalau dengung kita fasih, kita baru buat bunyi dengung aja, orang dah tahu dah. Lepas tu mesti huruf apa. Jadi kat sini sama je. Pada saat kita sebut faman tu, bayangkan nak sebut huruf shin. Tengah lidah kita kena langit-langit atas sekali. Faman syaa'a dzakarah.
Shin nipis cantik. Ka, zakara. Huruf ka tak nak baca zaka. Tak nak zaka. Zaka. Zakara. Huruf ra sahaja yang tebal. Yang lain semua nipis. Kita ulang sikit. Faman sya'a zakara. Cantik terus. Fi suhufin mukarramah. Cantik, kita ulang sekali. Fi suhufin mukarramah. Kita tengok dekat kar. Kar dekat situ hukumnya ra tebal atau ra nipis? Kar dekat situ hukumnya ra tebal atau ra nipis? Jawapan yang betul adalah ra tebal. Ra tebal. Okay, macam mana kaedah ra tebal? Cuba Haji Hajar sebut ra biasa. Kar. Cuba sebut kar. Ini ra biasa. Tebal atau tidak? Nipis pun tidak. Cara nak sebut ra tebal, masa kita sebut kar tadi, lidah kita ke belakang. Ya, lidah ke belakang. Kar. Lidah ke belakang. Yang kedua, bibir kita tak nak muncung. Tak nak baca kau. Tak nak kau. Kenapa tak perlu muncung? Kalau kita muncung, nanti dia jadi terlebih tebal daripada yang sepatutnya. Yang kedua, kenapa tak perlu muncung? Sebab makhraj huruf ra tak pakai bibir. Jadi kalau saya baca mukawwamah, nanti dia jadi tebal, dia jadi tak cantik, jadi terlebih. Yang cantik lidah kita ke belakang sahaja. Yang kedua, ra yang fasih ni dia tak bergetar lebih daripada sekali. Jadi tak nak baca mukarramah, tak fasih. Kita nak bergetar sekali tapi hidup. Contoh, yang penting lidah ke belakang saja. Fi suhufin mukarramah. Cantik kedai. Dan huruf ra mesti hidup. Okey, cuba sebut lama. Kar. Ya, lidah ke belakang. Bibir tak nak muncung. Lidah belakang saja. Kar. Kita nak hidup macam tu. Mukarramah. Cantik. Terus Terus. Marfu'atin mutahharah. Cantik, kita ulang sekali. Marfu'atin mutahharah. Setelah tengok dekat mar. Mar dekat sini ra tebal ke ra nipis? Ra tebal. Sama macam tadi. Macam mana cara ra tebal? Lidah ke belakang. Mar. Ya, jangan muncul. Tak nak macam mau. Bibir jangan muncul. Lidah belakang saja. Mar. Dan hidup. Mar. Ya, masa mar biasa. Bila sebab fu tu baru kita muncul. Marfu'atin mutahharah. Cantik. Yang kedua, pada saat kita sebut mutah, huruf ha, cuba tengok, huruf ha ni huruf syiddah tak? Ajidu qatin bakat. Berarti ha bukan huruf syiddah. Jadi masa kita sebut tah tu, jangan masuk sekaligus. Jangan baca mutah. Nanti suara kita terputus, tak cantik. Jadi masa sebut mutah tu, masuk sikit-sikit biar suara mengalir. Contoh, marfu'atin mutahharah. Nampak tak? Angin ha kita mengalir. Mutahharah. Ni cantik. Okey, terus. Bi aidi safarah. Nampak tak? Tanpa kita sudah safarah. Kita sebut sin dengan fa ni cantik. Kita tak baca safarah. Kita baca safarah. Kenapa kita buat ni cantik? Pangkal lidah kita ke bawah. Kita ulang sekali. Bi aidi safarah. Bi aidi safarah. Okay. Nanti kalau tanya kenapa pangkal lidah ke bawah? Sebab dia ada sifat yang namanya apa? Istifal. Setiap huruf istifal, pangkal lidah letak bawah betul-betul, baru jadi nipis, lahjah Arab cantik. Terus Kiramin dararah. Okay, dekat sini apa jumpa apa? Kan dengung tadi kan panjang. Kiramin dararah. Cuba try. Okay, kiramin kat sini kan apa nama hukum dia? Iklab kan? Apa jumpa apa? Mim jumpa ba ke apa? Mim jumpa ba.
Mim jumpa ba? Jawapan yang betul adalah tanwin bertemu dengan ba. Iklab dia sama ada nun jumpa mim ataupun tanwin. Dekat sini sebenarnya tanwin tau. Cuma tanwin baru yang kedua tu ditukar jadi mim kecil. Okey. Sekarang cuba dengar mana yang saya bunyikan iklab dengan tepat. Okey, sekarang saya minta para hajar sekalian sila fokus pada mulut saya sahaja. Jangan tengok tak ilalat, jangan tengok misai saya dan sebagainya. Cuba tengok mana yang saya baca betul. Pertama saya baca bibir saya tak rapat. Kiramin bararah pertama. Kedua, bibir saya rapat dan tekan. Kiramin bararah kedua. Yang ketiga, bibir saya rapat tapi tak tekan. Kiramin bararah. Mana bacaan yang betul? Pertama ke, kedua ke, yang ketiga? Mana bacaan yang betul? Pertama, kedua, yang ketiga? Jawapan yang betul adalah yang keempat. Iaitu 2 dan 3 betul. Jadi iklab ni bacaan yang betul sebenarnya 2 dan 3. Okay, saya nak kenapa begitu? 2 minit nak terangkan. Okay, saya beritahu ringkas sebab tanwin kan asalnya nun matian. Nun mati bertemu dengan ba. Nun dengan ba makhraj berjauhan. Nun makhraj hujung lidah langit-langit. Ba makhraj bibir. Tetapi ada satu huruf yang boleh menghubungkan nun dengan ba. Apa dia? Apa huruf tersebut? Huruf mim. Huruf mim ni ada 2 makhraj. Pertama makhraj dengung dekat hidung. Makhraj sama dengan nun dekat khayshun, dekat dengung. Makhraj kedua dia sama dengan ba, iaitu bibir. Jadi sebab tu masa kita dengung iklab, bibir kita bagi rapat paling kurang. Jadi kita boleh dua, nak rapat tekan ataupun rapat tapi tak tekan. Okay. Kenapa? Sebab cuba sebut huruf ma. Siapa boleh sebut ma tanpa bibir rapat, saya bagi RM10. Cuba sebut ma, bibir tak rapat. Ma. Nampak tak? Sebab tu yang nama makhraj mim mesti bibir rapat. Jadi sebab tu kalau masa kita buat dengung iklab, paling kurang bibir rapat tapi tak tekan, itu paling kurang. Kita boleh pilih dua. Nak rapat tekan atau rapat tapi tak tekan. Jadi dua boleh ya. Jadi kita baca kiramin bararah. Dengung panjang cantik. Dan masa kita sebut ba, tak nak sebut bararah, jangan sebut ba. Ba nipis. Ra sahaja yang tebal. Kiramin bararah. Ya, masa dah habis kan? Ya, sadaqallahul azim. Jadi insya-Allah ada soalan tak ada? Kalau tak ada kita tutup majlis kita. Tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan surat subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آلاء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والله منكم. Thank you.